Kelemumur. Tak ada siapa yang rasa cantik lah kalau kepala dia banyak kelemumur kan. Malah masalah kelemumur ni dia boleh beri kesan ketara tau pada kualiti hidup seseorang sebab rasa tak selesa sangat dekat kulit kepala tu. Dan apabila stres, masalah kelemumur ni tak hilang, malah boleh menyebabkan lagi masalah kerosakan rambut yang lebih serius. Kalau anda pernah cuba macam-macam produk tapi tak jumpa jalan penyelesaian, tonton video ini sampai habis kerana saya nak kongsikan sesuatu yang boleh membantu masalah kelemumur anda. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Kita cerita masalah kelemumur ya. Dia adalah masalah yang biasa dialami dan sebanyak 50% populasi manusia di dunia ini memang alaminya semasa hidup, dan masalah ni dia memang menyebabkan ketidakselesaan yang sangat ketara. Dan keadaan kelemumur ni dia biasanya ada serpihan-serpihan pada kulit kepala, yang mana ada juga pada rambut yang boleh disertai dengan rasa gatal-gatal ya. Kelemumur adalah kepingan kecil ya daripada kulit kepala dan sebum yang berlaku pada kawasan setempat seperti di dahi, di belakang telinga, dekat luar garis lambut, dan juga satu benda penting, ada sejenis kulat yang bernama malassezia yang sekiranya wujud secara berlebihan atas kulit kepala boleh menyebabkan masalah kelemumur ini jadi lebih teruk. Ada kalanya kan sukar untuk bezakan antara kelemumur dengan masalah kulit kepala yang kering, sebab kedua-duanya boleh ada kriteria yang sama tau. Contohnya kriteria sama tu boleh ada serpihan-serpihan, boleh menyebabkan rasa gatal pada kulit kepala. Kelemumur pun macam tu juga, kulit kepala kering pun macam tu juga. Tapi cara kelemumur terbentuk adalah disebabkan oleh kulat yang saya sebut tadi, malassezia. Dan kulat ini dia memakan minyak berlebihan pada kulit kepala dan memecahkan minyak berlebihan tersebut dan meninggalkan oleic acid di atas kulit kepala anda ya. Ada sesetengah individu dia sensitif lah terhadap oleic acid ini, oleic acid ya. Dan tubuh badan kita sendiri pun bila adanya oleic acid dia akan bertindak balas. Caranya adalah dia akan percepatkan kitaran sel kulit ataupun skin cell turnover. Jangan lupa kulit kepala kita ni pun kulit juga ya. Jadi seterusnya kulit akan jadi lebih berminyak, kemudian merengsa dan mula menyebabkan serpihan-serpihan putih itu muncul. Yang itulah yang kita panggil kelemumur. Maknanya di sini kan kelemumur ni berkaitan dengan pertumbuhan kulat malassezia, manakala kulit kepala yang kering pula dia berkaitan dengan kulit yang kehilangan terlalu banyak air ataupun kehilangan kelembapan lah dalam bahasa kita. So kulit kepala kering juga boleh berlaku akibat penggunaan produk-produk rambut yang mungkin menyebabkan kehilangan minyak semula jadi. Kulit kepala ni macam kulit kita, dia boleh ada natural oil. So too much loss of natural oil, dia akan jadi kulit kepala yang kering. So terutama kalau kita tinggal dalam iklim yang sejuk kemudian kering, risiko kulit kepala kering ni adalah lebih tinggi. So merawat kulit kepala yang kering biasanya melibatkan pertukaran kepada shampoo lembut ataupun kita panggil gentle shampoo yang tidak berubat, yang mengandungi bahan tambahan yang boleh melembabkan atau mengelakkan kelembapan hilang daripada kulit kepala. Satu perkara yang kita tak boleh nafikan, pemilihan shampoo sangat penting untuk bantu hilangkan kelemumur. Ada satu bahan aktif yang saya nak perkenalkan, nama dia selenium sulfide. Dia adalah antara bahan aktif yang bersifat antifungal yang boleh ada dalam shampoo dan tujuannya adalah untuk hapuskan kulat malassezia tadi. So cara bahan ini bertindak adalah dengan dua cara. Yang pertama ia adalah anti kulat. Dia bahan bersifat anti kulat yang mana dia boleh menghalang yeast yang menyebabkan jangkitan kulit tadi tu daripada tumbuh dan membiak ya. Dia juga keduanya adalah dia boleh membantu badan menghasilkan sel kulit mati yang sedikit, kurang sikit, yang membantu merawat juga kelemumur dan juga keadaan yang dipanggil seborrheic dermatitis
pada kulit kepala. So shampoo kalau ada selenium sulfide ni, dia memang boleh bantu kurangkan Malassezia scalp reservoirs. Apa ke benda pula benda tu? Malassezia scalp reservoirs ini merujuk kepada kawasan pada kulit kepala yang mempunyai kriteria sebagai takungan sumber yang menggalakkan pertumbuhan kulat Malassezia ni. Ya. So selenium sulfide ni dia selain daripada ada dalam shampoo, dia juga boleh ada dalam produk dalam bentuk topical seperti lotion, ya, sabun ataupun conditioner. So since kita dah bincang tentang selenium sulfide kan, so macam mana selenium sulfide ni perlu digunakan? Seperti yang telah diterangkan tadi, selenium sulfide ni boleh ada dalam lotion, boleh ada dalam shampoo, krim, ya, terutamanya shampoo lah yang biasa kita akan nampak ada selenium sulfide. Bahan aktif ini kalau dia ada dalam shampoo, ya, digunakan biasanya 2 kali seminggu, 3 kali pun boleh, 2 kali seminggu untuk 2 minggu pertama. Itu digalakkan. Kemudian sekali seminggu selama 2 atau 3 atau 4 minggu yang berikutnya, dia sangat membantu membunuh tadi tu ataupun menghilangkan kulat Malassezia tu. So untuk jangkitan kulat, selenium sulfide ni boleh ada dalam bentuk lotion, krim, sebab kita boleh ada jangkitan kulat dekat kawasan yang lain. Biasanya disapu selama sekali sehari selama 7 hari. Ikut arahan, itu paling penting, ikut arahan pada bungkusan atau label preskripsi dengan berhati-hati dan minta doktor atau ahli farmasi menerangkan mana-mana bahagian yang perlu apabila nak menggunakan produk dengan bahan aktif selenium sulfide. Tapi kalau dalam shampoo, ya, memang anda tak tanya pun tak ada masalah, boleh beli je, dia over the counter ada. So tujuannya adalah bunuh kulat Malassezia. So kalau kulat tu tak ada, kelomomo pun akan berkurang dengan banyaknya. Anda sudah cuba macam-macam shampoo tapi kelomomor anda tak hilang-hilang, cuba shampoo anti kelomomor pun tak hilang-hilang, ya, tak berkesan juga, masih ada kelomomor juga. Apa kata anda cuba rangkaian Selsun Blue? Ini adalah shampoo berubat profesional yang dirumuskan khas untuk mengatasi masalah kelomomor, ya. Yang terbukti, ada kajian menunjukkan dia memang berkesan, hasilnya memang terbukti, ya. Dan di dalam shampoo ini ada selenium sulfide, bahan aktif yang tadi kita bincangkan itu, ya, yang membantu anda individu yang nak hilangkan kegatalan berlebihan pun boleh. Kalau kulit kepala berbau, ini shampoo pun boleh bantu juga, ya. Kelomomor yang semakin teruk, terutama apabila memakai tudung setiap hari kan, kerana kita punya kelembapan ni boleh terperangkap di dalam tudung tu, shampoo ini pun boleh bantu juga. Dan shampoo ini menjalankan tugas dengan sangat baik untuk membersihkan kulit kepala dan merawat kelomomor. Shampoo Selsun Blue ni dia mengandungi selenium sulfide sebanyak 1%. Itu memang bahan aktif dia. Macam kita sebutkan tadi, tujuan utama bahan aktif ni diletakkan di dalam shampoo adalah untuk melawan kulat Malassezia yang merupakan punca utama masalah kelomomor kebanyakan orang, yang juga boleh membantu mengawal masalah kelomomor tu jadi bertambah teruk. Sebab itu kadang-kadang kalau kita pilih shampoo kan, yang salah, kita pakai shampoo yang biasa. Tapi shampoo biasa tu tak ada bahan aktif yang betul, kelomomor tu tak hilang-hilang. Mungkin boleh kurangkan kelomomor tapi dia tak menghapuskan punca masalah kelomomor itu, iaitu kulat Malassezia. Kulat Malassezia ni memang dia tak berkesan, tak hilang, tak akan lari daripada kulit kepala kita kalau kita tak guna bahan aktif yang betul-betul merawat dia, ya. Dalam shampoo ini juga ada menthol. Menthol bukan lampu. Menthol ini dia juga membantu, sebenarnya dia punya tujuan utama melegakan. So bila kita ada kulit kepala yang gatal-gatal, biasanya kita akan garu-garu, betul tak? Ya, kadang-kadang kita tak garu pun kita memang nak segera ada rasa kelegaan tau. So we cannot get that in a shampoo yang mana tak ada bahan-bahan tertentu. So menthol ni salah satu fungsi dia, dia membantu melegakan masalah kegatalan tersebut. So lepas kita kata dibuanglah ataupun dihapuskan Malassezia tersebut, ya, kegatalan-kegatalan pun kita nak hapuskan sekali, jadi menthol ini membantu. Dan yang istimewa juga di dalam shampoo ini ada Honey Quat 50. Honey Quat ni
kerja utama dia adalah mengekalkan kelembapan rambut. So let me tell you one thing. Kadang-kadang bila mana shampoo ada bahan aktif yang bertujuan untuk membersihkan kulit kepala, ya, kalau contoh dalam tadi ni ada selenium sulfide. So bahan itu agak strong kerana kerja utama dia adalah menghapuskan kelumur dengan menghapuskan kulat melasezia. So kesan sampingan yang boleh berlaku, ya, sampingan yang boleh berlaku adalah dia boleh agak mengeringkan rambut. Apabila rambut tadi kering disebabkan shampoo yang dipakai mempunyai bahan aktif tertentu tu, kita nak kembalikanlah kelembapan rambut. Jadi yang bagusnya adalah kita pakai shampoo yang sudah dimasukkan dengan bahan yang mana melembapkan rambut, ketika mana pada masa yang sama ada bahan lain membersihkan kulit kepala itu. Itulah tujuannya, kita kena tengok bahan. Shampoo ni dia bukan setakat untuk bersihkan kulit kepala, perlu ada bahan sampingan yang lain untuk memastikan rambut tak kering. Anda kena ingat, ya, kalau anda ada masalah kelumur, sangat penting untuk memilih bahan aktif yang betul dengan mengetahui punca masalah kelumur tersebut. So, ada banyak bahan aktif di pasaran, tapi inilah dia salah satu bahan aktif yang sangat bagus untuk anda pertimbangkan bagi mengatasi masalah kelumur. So, penyelesaian kepada masalah ini sangat bagi saya berfaedah, ya, dan saya fokuskan juga kepada anda yang seperti mana saya berhijab, ya. Selsun Blue shampoo ini extra strength, ya. Didapati boleh memberikan sebanyak 99% hasil yang baik dalam tempoh 2 minggu penggunaan. Jadi kalau kita nak hilang kelumur, maksudnya memang kena guna dengan konsisten dan anda perlu segera dapatkan shampoo ini untuk hapuskan melasezia dan kelumur di kulit kepala anda. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.